Kertas 1, ujian bertulis. Kertas ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian A terdiri daripada soalan objektif pelbagai bentuk dan bahagian B terdiri daripada soalan subjektif. Ini yang terbaru ya. Kertas 1, 5227/1, ujian bertulis. Ini bila periksa? Bulan November nanti ataupun kalau tahun ni bulan Januari lah. Bahagian A terdiri daripada soalan objektif pelbagai bentuk dan bahagian B terdiri dari soalan subjektif. Bentuknya nanti kita tengok. Kertas 2, hafazan, iaitu Yasin dan Sajadah serta tilawah Al-Quran. Bacaan hadis dah ditiadakan. Ada orang tanya, Ustaz, kita ni pendidikan Al-Quran dan Sunnah, kenapa hadis tak ada? Ya, bukan tak ada, kita taksir dalam bentuk yang lain lah. Kita taksir dalam bentuk yang lain, dalam kelas dan sebagainya. Masih ada kan bacaan hadis tu, tilawah tu masih ada, tapi kita tidak ambil markah. Okey, kertas 1, ujian bertulis. Kertas 2, ujian lisan. Item, kertas 1, pelbagai bentuk, respon terhad, respon terbuka. Berbagai bentuk lah, ada isi tempat kosong, ada grafik, ada macam-macam lah kan. Okey, yang ini tilawah dan hafazan. Bacaan hadis tak ada dah. Okey, bilangan soalan pelbagai bentuk tadi, isi tempat kosong tadi, ada 20 soalan, ada 20 markah. Itu dikatakan dikotomus. Dikotomus. 20 soalan, 20 markah. Mana satu soalan, satu markah tu dikotomus. Duk cari apa dikotomus? Dikotomus itulah, satu soalan, satu markah. Okey, bahagian A, hafazan, ada 60 markah, iaitu 30 markah Sajadah, 30 markah untuk Yasin. Bahagian B, subjektif, 40 soalan, ada 80 markah. 4 soalan tu 4 bidang maksud dia. Lebih kurang beginilah 4 bidang tu. Soalan 1, pengajian Al-Quran. Soalan kedua, pengajian hadis. Soalan ketiga, ulum Quran dan ulum hadis. Soalan keempat, akidah dan juga akhlak. Ada 80 markah. Kat sini dia ada bermakna kalau tilawah, tilawah 40 markah. Jadi ada 100 kan. Nanti pembahagian jumlah markah sini pun 100, sini pun 100. Kita jangan berpening kepala, lembaga yang tentukan. Just jawab pelajar, jawab saja. Untuk konstruk tadi, antaranya ialah mengingat, memahami, mengaplikasi. Bahagian A, menganalisis, menilai. Semua yang saya sebutkan tadi ada kan? Maknanya mengingat dan memahami, mengaplikasi ini kemahiran. Yang disebut tadi, kemahiran. Mesti ada kemahiran. Tetapi untuk bahagian B, dia kemahiran membaca dan menghafaz saja. Budak boleh baca, budak boleh hafaz. Masyi, halas. Boleh dapat markah penuh. Tempoh ujian seperti yang lepas 2 jam 30 minit saja, tetapi untuk PLBS ataupun bahagian B, April hingga Jun. April hingga Jun ya, untuk yang akan datang lah, tapi tahun ini punya dia sampai Disember lah sebab PKP kan. Cakupan konstruk, standard kandungan dan standard pembelajaran, SK dan SP, DSKP, KSSM tingkatan 4 dan 5. Tiada yang tertinggal, tiada yang terkurang daripada kulit ke kulit. Itu maksudnya. Bila kita nak buat soalan, kena merujuk kepada DSKP sepenuhnya. Buku teks tu yang kedua. Tak boleh kita rujuk buku teks saja. DSKP tak. Kadang-kadang ada fakta dalam buku teks. Contohnya berkaitan dengan sisipan ke cabar minda ke yang tak ada pada DSKP tak boleh dijadikan soalan. Tak boleh, itu sekadar sisipan. Jadi siapa buat salah tu, tak valid Maknanya tak komprehensif tadi yang disebut tadi yang pertama tadi kan. Boleh tadbiran ke apa yang kita sebut mula tadi kan. Dia mesti mencakupi daripada kulit ke kulit buku, dokumen tu. Standard curriculum KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan kalau nak lebih jelas, kalau kita tengok ada jelas, baru tengok buku teks. Tak boleh tengok buku teks semata-mata kemudian kita tinggal di SKP, tak boleh. Kemudian untuk bahagian B, ayat bacaan hafazan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bacaan, ayat tilawah dan juga ayat hafazan. Rujuk pada DSKP lah. Aras
kesukaran, kesemuanya 532. Fahamlah 532 ya? 60%, lebih 60% itu rendah, antara 40 hingga 60 itu sederhana, kurang daripada 40% itu tinggi. Okey, kaedah penskoran, dikotomus yang tadi itu. Satu soalan, satu markah. Analitik, apakah pengertian hadis contohnya? Pengertian hadis ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan, kata atau sifat. Itu analitik, satu per satu. Holistik, cara holistik maknanya, satu contoh, sila sambung bacaan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Budak pun baca. Bila budak baca, lepas tu kita bagi markah secara holistik, secara pukal. Itu satu cara contoh. Okey, soalan 1 hingga 8. Ni 1 hingga 8. 1 hingga 8 tajwid. Soalan 1 hingga 2 tulis hukum tajwid. Soalan 3 hingga 4 cara bacaan. Soalan 5 hingga 6 tulis istilah. Soalan 7 hingga 8 isi tempat kosong. Bagaimana bentuk soalan? Nanti kita tengok. Okey, soalan 9 hingga 12 pilih jawapan yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Yang ini dia rangkum mana-mana. Yang ini dia rangkum semua bidang, tak kisah. Okey. Jawapan yang sesuai. Contohnya nanti saya bagi. Soalan 13 hingga 16 isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang ini pun sama, semua bidang. 6 bidang ada. Dan soalan 17 hingga 20 lengkapkan jadual. Yang ini pun sama. Semua bidang. Soalan 1 hingga 2 hukum tajwid. Ma lahum bihi min. Tulis jawab hukum tajwid pada tempat kosong. Bagi contoh kalimah yang bergaris di bawah. Begini. Soalan 3 dan 4 cara bacaan. Tulis cara bacaan pada contoh kalimah Al-Quran yang bergaris di bawah. Anna ashab. Apa contoh dia? Dibaca dengan 2 harakat. Kemudian 7 hingga 8 isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Mad badal boleh dibaca dengan kadar. Apa isi tempat kosong tu kita kena isi. Okey, 9 hingga 10 dah lain Okey, merendah diri dan merendah hati. Tawaduk kan? 13 hingga 16 isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Hadir dari dia bagi takrif contoh-contoh Hadir dari segi istilah ialah perkataan, percakapan, perkhabaran, perbuatan ataupun takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jawapannya takrir contohnya sini kan. Takrir. Dan yang 7 hingga 20 jadual maknanya dia gini, dia bentuk jadual. Grafik bentuk begini. Untuk bahagian B saya dah ringkaskan. Soalan 1 pengajian Al-Quran 20 markah. Ada dengar betul. Pengajian Al-Quran 20 markah, ada soalan A, ada soalan B. Soalan A tingkatan 4, lebih kurang begitulah tingkatan 5 Ada pun 20 markah, ada A, ada B, A tingkatan 5, B tingkatan 4 begitu. Tapi ada pengasingan. Bentuknya tu nanti terpulanglah. Untuk soalan 1 dan 2, sebab itu tak ada pilihan Untuk soalan nombor 3, dia kongsi ulum Quran dengan ulum hadis masing-masing 10 markah. Soalan nombor 4, akidah dan akhlak masing-masing 20 markah. Tiada pilihan jawapan. Maknanya budak kena jawab semua. Antara yang ditanya ialah pengertian istilah, sebab nuzul, senarai nyatakan, gitulah Saya nak share dengan tuan-tuan. Mungkin boleh berguna, mungkin boleh ambil nanti saya bagi. Ini soalan-soalan yang boleh kita keluarkan. Ini contoh tentang 4. Okey. Contoh tajuk 1. Tajuk 1 kan, kita boleh tanya pengertian. Kita boleh tanya jenis, bahagian syadah, nun dan mim kan. Kita boleh tanya cara bacaan. Kita boleh penyelesaian masalah, maknanya boleh bagi berapa ayat dia tentukan. Itu juga contoh. Okey. Itu satu contoh. Ataupun kita ambil kefahaman. Okey. Dia ada asbabun nuzul. Boleh tanya asbabun nuzul. Pengertian. Ada pengertian. Apa di hidayah. Dalil boleh tanya. Kepentingan atau peranan boleh tanya. Cadangan tindakan boleh tanya. Penyelesaian masalah, usaha dan tindakan yang pengajaran dan sebagainya kan. Boleh. Ini dulu tak ada kan, yang sekarang ada. Ni skop-skop yang boleh ditanya. Kadang kita malas nak buka buku kan, buku teks kita malas, tapi kita dah boleh tengok kat sini bentuk-bentuk soalan yang kita nak tanya. Lengkap tingkatan 4, 5 sekali. Jadi maknanya ini yang kita kata untuk memastikan objektif pembelajaran berjaya, kena ada objektif pentaksiran. Jadi salah satu nak mencapai proses pentaksiran itu berjaya, kita boleh follow kepada yang ini ni. Boleh ambil ni. Tak tahu lah subjek lain ada ke tidak, tapi PKS ada. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, tengok ada bahagian A, di bahagian A kan. Allah nuru samawati wal ard, intisari kan. Apakah maksud pengertian kan? Ini pengetahuan ni.
Intisari pun pengetahuan. Nyatakan satu intisari. Maksud nur. Bahagian B. Bahagian B ni dah tingkatan lain pula. Jelaskan sebab nuzul ayat di atas. Terangkan gejala yang boleh membawa kepada zina. Ni kefahaman. Oh ni tak ada kebat ni. Sepatutnya ada kebat ni. Tak cukup ni. Tak cukup markah. Tapi tak apalah. Kebatnya ada nanti. Soalan nombor 2 pun sama. Tentang 4 dan tentang 5. Perlu 10 markah semua. Kemudian soalan nombor 3 dan 4. Okay, nombor 3 yang ini ulum Quran kan. Soalan nombor 4 ini sebagai contoh ni. Tapi tak lengkap ni. Kena ingat ni yang dalam buku format pentafsiran tu dia tak lengkap. Tapi format dia sama. Nombor 3 sepatutnya ada A dan B. Saya bagi yang dululah yang mula-mula tu dia lengkap. Yang ini tak lengkap tu pelik juga. Kenapa jadi macam ni? Soalan nombor 4 pun sama. Akidah bahagian B, ini akidah, ini akhlak. Ini ulum Quran, ini ulum hadis. Begitu. Tapi bidang dia sama betul Bidang dia betul, cuma tak cukup.